Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak sambung dengan topik seterusnya iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas. Okey, so ini kalau dalam KSSM adalah tingkatan 4, okey bab 7, tapi kalau KBSM tingkatan 5, bab 1. Okey? Alright, so sebenarnya faktor yang mempengaruhi tindak balas ni terbahagi kepada 5 lah. Okey, so yang pertama ada kaitan dengan suhu. Okey. So kalau kita nak cepatkan tindak balas, kita kena menggunakan suhu yang tinggi. Bila suhu tinggi, bermakna pergerakan zarah, okey, bila bergerak maknanya kita ada tenaga kinetik kan. So zarah akan bergerak dengan lebih laju. Okey, so suhu tinggi, tindak balas pun akan menjadi cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kepekatan. Okey, bila sebut pasal kepekatan ni, okey, saya bagi contoh. Okay, melibatkan dua asid. Okay, so kita ada asid HCl dan juga kita ada asid H2SO4. Okay, kalau anda tengok di sini, kepekatan ion hidrogen di sini adalah sebanyak 1. Tetapi untuk H2SO4 pula adalah sebanyak 2. Kepekatannya lebih tinggi berbanding dengan asid hidroklorik. Bermakna bilangan zarah kalau dalam cerita asid ni adalah hidrogen. Bilangan hidrogen untuk asid sulfurik adalah 2 kali lebih banyak berbanding di dalam asid hidroklorik. Okey, so itu bermakna kita menggunakan apa tu orang kata faktor kepekatan di mana kita akan bandingkan bilangan zarah per isi padu. So semakin tinggi ataupun semakin banyak bilangan zarah per isi padu bermakna tindak balas akan menjadi cepatlah. Kalau cepat, tindak balas kita lebih berkesan. Okey? So itu adalah kepekatan kepekatan lah. Okey, biasanya kita merujuk kepada zarah apa? Bahan kita tak akan merujuk kepada hasil. So, kepekatan bahan akan memainkan peranan untuk mempercepatkan tindak balas. Okey? So, seterusnya kita kehadiran ataupun penggunaan kehadiran ataupun penggunaan mangkin. So, mangkin ni, apa itu mangkin? Mangkin sebenarnya adalah satu sebatian kimia, satu sebatian kimia di mana kita, bahan kimia digunakan untuk mempercepatkan tindak balas. Bahan kimia yang kita letak je, kita campur dalam kita punya bahan tadi tu, tapi dia tak akan memainkan sebarang tindak balas. Dia tak akan take part. Dia cuma ada supaya dia boleh cepat ataupun lambatkan tindak balas. Okey, so dia ada kaitan dengan wujudnya laluan alternatif lah. Nanti kita akan bincang apa yang dikatakan sebagai alternatif dan kenapa bila ada mangkin, tindak balas kita akan cepat. Okey, itu yang ketiga. Okey, so yang keempat, kita ada saiz bahan tindak balas. Okey, saiz bahan tindak balas ni, kalau dalam eksperimen, kita akan gunakan dua jenis ni je. Sama ada dalam bentuk ketulan ataupun dalam bentuk serbuk. So, ketulan ni memang kita nampak lah macam ketulan lah kan. Bulat-bulat macam tu. Okay. So, kalau serbuk, macam serbuk. Macam ni. Contohlah serbuk kan. So, kenapa saya highlight dekat serbuk? So, bila kita guna bahan yang dalam keadaan serbuk, bermakna tindak balas kita akan jadi lebih cepat. Sebab luas permukaan untuk bertindak balas tu, tindak balas lebih besar. So, bila lebih besar, maknanya tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. Okey, so saiz bahan kalau kita nak cepatkan tindak balas, gunakanlah dalam bentuk serbuk. Contohnya macam zinc lah. Jangan gunakan ketulan zinc. Kalau boleh cari serbuk zinc. Okey, dan seterusnya adalah tekanan. Bila kita sebut pasal tekanan, bermakna dia ada kaitan dengan bekas tertutup lah. So, kalau isi padu kontainer kita lebih besar, maknanya dia punya pergerakan ataupun pelanggaran zarah dengan bekas tu adalah lebih rendah. So, dia akan bergerak secara lengai lah. Okey? So, kalau dia punya, apa orang kata? Dia punya kontainer tu
kita kecilkan, bermakna peluang untuk pelanggaran antara zarah dengan kontainer bekas tu akan lebih banyak. So, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, sebenarnya ini ada kaitan dengan bab tekanan tingkatan 2. Bab 2, bab 6, tekanan. Okey, tekanan udara tu. Something like that lah. So, tekanan adalah berkaitan dengan kita punya bekas. Nak guna bekas kecil ke bekas besar untuk store kita punya zarah. Biasanya gas lah. Okay. So, itu adalah 5 jenis faktor yang mempengaruhi tindak balas. So, yang pertama, suhu, kepekatan, penggunaan mangkin, okay, ataupun kehadiran mangkin. Seterusnya, saiz bahan tindak balas dan juga tekanan. Okay. Alright. Next. Okay. Sekarang kita nak bincangkan eksperimen yang terlibat. Yang mana kita nak buktikan kalau menggunakan suhu yang bagaimana yang dapat menyebabkan kita punya tindak balas menjadi cepat. Okey, so yang pertama adalah kita punya eksperimen berkaitan dengan suhu. Di mana kita akan kawal suhu natrium tiosulfat Na2S2O3. So kita akan kawal suhu natrium tiosulfat. So bila kita kawal suhu natrium tiosulfat, okey, tanda X, okey, di mana mendakkan sulfur, okey, mendakkan sulfur akan terhasil. Warnanya kuning. Okey, mendakkan sulfur akan terhasil. Bila mendakkan sulfur terhasil, so makanya tanda X ni akan hilang. Okey, so tanda X tu ada di mana? Kita akan letakkan conical flask kita di atas satu kertas putih yang dibuat tanda X. So once kita campurkan natrium ni, kita punya natrium tiosulfat, kita akan panaskan dulu. Okay, and then di dalam second conical flask kita akan masukkan kita punya asid sulfurik. Alright, so nanti bila bercampur je terus akan terhasilnya mendakkan sulfur. Okay, so X ni pun akan hilang. So itu adalah eksperimen suhu. Biasanya kalau dalam eksperimen kita akan buatlah 10, 20 sampai 50 darjah Celsius. So kita akan tengok suhu natrium tiosulfat yang berbeza akan memberikan masa untuk tanda X hilang berbeza. Okay, so kita tengok dia punya graf. So dalam topik ini anda juga kena pandai mentafsirkan graf. Okay, so grafnya nampaknya semakin menurun. Okay, so di sini kita boleh nampak, okay, semakin tinggi suhu, lebih kurang 50 darjah Celsius ni. Okay, so bermakna kita punya masa juga akan menjadi rendah. Okay, so masa yang diambil untuk tindak balas ataupun tanda X hilang akan menjadi singkat. Okay, so kita boleh kata kat sini semakin tinggi suhu, okay, semakin cepat tindak balas berlaku. Okay, tindak balas berlaku. Atau kalau anda tak nak guna cepat tindak balas, anda boleh guna juga semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, so ada perbezaan penggunaan terma. Kalau kadar, okay, kita kena guna dia punya terms dia tinggi atau rendah. Okay, tapi kalau dia tindak balas, okay, tindak balas, bermakna kita akan guna cepat ataupun perlahan. Okay, so ingat, ini adalah nota penting. Bermakna kalau anda nak tulis, anda nak nyatakan tindak balas, mesti guna cepat atau perlahan. Tapi kalau anda guna kadar tindak balas, anda kena guna tinggi, rendah, bertambah atau berkurang. So ini apa yang diceritakan dalam kita punya graf. Okay, so graf ni kita punya Y adalah suhu. Di mana di sinilah suhu. Ini suhu natrium tiosulfat kita. Okay, so ini adalah masa. Ini X kita. Graf suhu melawan masa. Okay, so next. Ini dia jelaskan dengan lebih inilah detail . Yang ni dalam bahasa Inggeris lah. Saya ambil nota ni. Okay, so anda boleh lihat di sini nampak. Bila suhunya 60. Okay, bila suhu 60,
Masa yang dia ambil 14.5. Tapi bila suhu 50, suhunya dia punya masa yang dia ambil lebih banyak, iaitu 24.5. So, tengok dia kata, this means that the higher the temperature, the faster the speed of reaction. Bermakna ini kita boleh jadikan sebagai hipotesis eksperimen kita lah. Kita nak check betul tak betul benda ni terjadi. So, dibuktikan bila kita melukis graf. Okay? Alright. So, the speed of reaction increases rapidly as the temperature increase. Okay. So, bila temperature naik, kadar tindak balas pun akan meningkat. Okay, seterusnya, yang kedua, kita nak tengok eksperimen Munkin. Dalam eksperimen Munkin ni, okay, yang ni saya labelkan sebagai test tube A, yang ni pula test tube B. So, dalam eksperimen Munkin ni, kita nak tengok kehadiran ada ataupun tiada. Okay, kalau tiada Munkin, so kita just letakkan hidrogen peroksida, and then ini nampak macam batang mancis ni sebenarnya apa? Kayu uji berbara. Okay, so sebab kita tahu bila kita menjalankan penguraian hidrogen peroksida, kita sebenarnya akan menghasilkan air dan juga gas oksigen. Okay, so bila bila tak ada Munkin, kamu nampak perbezaan dia kat sini pemerhatiannya. Kalau dalam B, kita akan terus nampak gelombang pula. Kita akan nampak gelembung. Gelembung gas akan terhasil. Okay. The moment bila kita masukkan Munkin. So, Munkin kita dalam eksperimen ni bernama apa? Mangan 4 oksida. So, dia akan riliskan gas karbon dioksida. Okay, bubble ni adalah gas oksigen. So, that's why kayu uji berbara kita akan menyala sebab oksigen support pembakaran. Okay? Alright. So, kalau A, dia ambil masa. Dia berlaku juga. Tapi, pengumpulan collections of oksigen tu berlaku dengan perlahan. Sebab dia tak letakkan Munkin. Okay? So, itu adalah eksperimen Munkin, apa yang berlaku di dalam makmal sekiranya kita menggunakan Munkin dalam eksperimen. So, A tak ada Munkin. So, sebab tu dia punya oksigen, gelembung gas lambat kita nampak. Tetapi, kalau B, once kita letakkan mangan 4 oksida, kita akan terus nampak gelembung gas oksigen yang akan terhasil. So, macam mana kita nak check? Kita akan gunakan kayu uji berbara. Kalau dia menyala, maknanya gas oksigen adalah. Okay? Alright. So, next, kita tengok dia punya graf. Okay. So, ini apa yang saya katakan. Dengan adanya Munkin, bila ada Munkin, dia akan ada laluan alternatif. Okay? Alternatif. So, laluan alternatif ni lebih kalau saya kata sebagai shortcut. Bila dia ada shortcut, bermakna bahan dia tetap akan menjadi hasil pada akhirnya. Tetapi, kalau kita tak guna Munkin, you see kat sini, ni, tak guna Munkin, bermakna dia punya masa yang dia ambil akan menjadi sangatlah lama. Tapi bila dia gunakan Munkin, okay, tengok dia jadi shortcut. So, dia akan jadi lebih cepat untuk hasilkan hasil tindak balas kita tadi. Alright, so itu adalah laluan alternatif, shortcut. Alright, so tengok di sini. Okay, ini adalah kita punya graf eksperimen. Okay, so kita akan catatkan. Di sini kita ambil isi padu gas hidrogen. Okay, so gas hidrogen di sini. Kita tengok kalau set 1 dan set 2. Agak-agak kamu kalau set 1, set 2 yang mana ada Munkin? So, set 2 ada. Yang ni ada Munkin. Set 1 tak ada Munkin. Sebab apa? Set 2 ni kecerunan graf dia lebih tinggi. Ini kecerunan grafnya lebih tinggi berbanding kawan ni. Okay, so dia akan menyebabkan masa untuk perolehan gas hidrogen tu adalah berlainan, tak sama. Okay? Kamu boleh bacalah kalau set 2 kecerunan graf lebih tinggi, kadar tindak balas lebih tinggi. So, sebab apa? Sebab Munkin hadir. Okay, set 1 jumlah hasil tindak balasnya sama, tapi tak ada Munkin yang mana boleh mempengaruhi tindak balas. So, kedua-duanya akan tamat pada masa ni lah. Nampak? Akan tamat pada masa yang sama. Cuma perolehan masa tu
tak sama berapa banyak. Mungkin kawan ni 30. Okey, dia ni baru 20 macam tu. Okey, so dia tak samalah. Okey. So next, kita tengok eksperimen yang ketiga adalah untuk eksperimen kepekatan di mana kita akan kawal kepekatan natrium thiosulfat. Okey, N2S2O3 kita dan sama juga tanda X akan hilang. Biasanya okey, kita eksperimen kepekatan dengan suhu ni kita akan jalankan sekali. Okey? So sebab kedua-duanya adalah sama. Dia di mana kita akan perhatikan mendakan kuning sulfur tu akan menutupi palang X. Okey? Alright. So kita tengok di sini. Bila kepekatan yang berbeza, bermakna bilangan zarah perisi padu pun turut berbeza. Macam itulah. Mungkin kita akan gunakan 1 molar dengan 0.5 molar. So, yang mana akan memberikan masa yang cepat? So, of course, 1 molar akan berikan masa tindak balas yang lebih cepat. Sebab bilangan, bilangan zarah sulfur lebih banyak pada kepekatan 1 berbanding 0.5. So that's why bila kita letak 1 terus tanda X akan hilang. Mungkin dalam masa 3 second. Contoh. Okey, tapi ataupun kalau 0.5 mungkin dia akan ambil 7 second. Macam itulah. Okey, so eksperimen kepekatan di mana kita akan mengawal kepekatan natrium thiosulfat. Okey, so kita tengok dia punya graf. Okey, so ini adalah graf tafsiran graf. Okey, untuk kepekatan berbeza bagi natrium thiosulfat. Okey, melawan masa lah. Okey, so kamu tengok dari sini. Ini bila kepekatannya 2, masa yang dia ambil cukup orang kata cepat lah. Di antara saya ingat 19.5 macam tu. Tapi bila kepekatannya hanya 0.05, masa yang dia ambil sangat lama. Lebih kurang 115 second. Okay. So, kita boleh kata kat sini, apa hipotesis yang kita boleh buat? Semakin tinggi kepekatan, okay, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay. Hipotesis boleh, lepas tu kita boleh buat yang ni sebagai kesimpulan pun boleh. Okay. So, kepekatan dipengaruhi oleh orang kata apa? Kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. Whether dia jadi lebih rendah atau dia jadi lebih tinggi. Okay? Alright. So, seterusnya ini eksperimen saya kira ada eksperimen yang keempat di mana melibatkan saiz bahan. Okey, so dalam eksperimen ni kita akan kawal saiz. Sama ada kita akan gunakan serbuk ataupun kita akan gunakan ketulan. Okey, dan ketulan apa? So, kalsium karbonat dan apa yang kita akan ukur daripada eksperimen tadi? Gas karbon dioksida. So, alat nak ukur adalah dalam burette lah. Okey, so ini adalah tindak balas kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. So, kita akan hasilkan. So, gas ni akan travel masuk dalam salur pengantar dan burette ni akan dia punya bilangan bacaan dia akan semakin menurun lah. So, kita akan catatkan lah. Alright. So, ketulan lebih lambat dan serbuk akan berlaku eksperimen tu dengan lebih cepat. Okey, sebab apa? Tadi masa slide mula-mula saya ada bagi tahu sebab serbuk menyediakan luas permukaan yang lebih besar. Okey, so mungkin kamu confused. Dia serbuk apa pula luas permukaan dia jadi besar? Sebab dia macam ni. Okey, kalau serbuk, semua sekali ni akan bertindak balas. Okey, yang titik-titik ni. Tapi, kalau kita ada ketulan, satu ketul ni je lah yang akan bertindak balas berbanding dengan yang ini. So, each of the dot yang ada kat sini, kita andaikan sebagai individu. Kalau ini individunya 1, ini mungkin 50. So, 50 akan bergerak serentak. Tapi kalau berbanding dengan 1, so of course 50 akan menyebabkan tindak balas kita menjadi lebih cepat. Okay, so pilih serbuk. Okay, so ini kita nak tengok graf.
Okey, secara umum, perbincangan graf secara umum. Anda kena tahu bila dia tunjukkan, okey, biasanya dalam paper 1 lah, kertas 1. Dia tunjukkan kita graf yang macam ni. Apa maksudnya? Okey, di sini pada titik ini dia menunjukkan kecerunan graf semakin berkurang. Nampak? Dia naik. So, sini tambah. Tapi ni dah semakin berkurang. Kurang. Ni dah jadi kosong terus. Dah tak ada. Macam tu. Okey, so semua ni ada kaitan dengan kecerunan graf. Okey. So kalau anda masih ingat macam mana kita nak cari kecerunan, M sama dengan Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. So apa benda ni? Y2 X2 ni. Ini adalah koordinat lah. So kita akan cari di dalam kita punya graf. Okey. So ini adalah kita punya lagi satu graf di mana nak tunjuk kepada anda dengan jelas apa maksud daripada lakaran graf kita tu. So everything lakaran graf ada kaitan dengan kecerunan. Again. Okey, ni ada kaitan dengan kecerunan. So bila di bahagian bawah, walaupun dia nampak melengkung macam ni, okey, so kamu tengok kat sini. Tindak balas adalah paling cepat pada peringkat awal. Nampak dia akan bergerak. 0 sampai T1 sangat cepat. Sebab tu lurus. Kecerunan dia graf paling tinggi pada keadaan ini. Okey, sampai inilah lebih kurang T2 ni. Tetapi bila start T2 sampai T3, ini T3 ni, okey, tindak balas akan menjadi semakin perlahan dan akhirnya bila anda tengok ada pendataran di sini, dia akan menjadi sifar. Di mana apa maksud graf menjadi orang kata mendatar? Sebab dah tak ada lagi tindak balas. Ataupun kita boleh kata bahan tindak balas telah habis digunakan. So bermakna takkan ada lagi hasil. That's why kalau anda pada pelajaran yang lepas kan kita cuba lakar graf kan. Mungkin pada saat ke 70, 80, 90, 100 dia punya collection of gas tu sama je 50. So ini menunjukkan kecerunan graf sifar lah. Graf ni mendatar sama sahaja. Okey, walaupun masa berbeza. Okey, faham tak? Alright, so every orang kata dot yang kamu lakarkan dalam kamu punya graf, dia ada maksud dia. That's why kita panggil tafsiran graf. Okay, you have to understand this. Alright, tafsiran graf. Okay, so please remember this. This is a very important tips. Okay, alright, so let's move. Alright, so ini adalah contoh. Okay, saya ambil dalam buku teks kamu je. Okay, di mana dia menunjukkan tindak balas kalsium dengan air dan kita akan collect gas hidrogen. Okay, so dia tunjuk kat sini ada lengkung satu dan kita ada isi padu gas yang maksimum yang boleh di-collect. Okay, pada sini. Seterusnya graf akan mendatar kan. So, adalah 420. Okay, darjah Celsius. Okay, so bila kita tengok ni isi padu gas hidrogen yang terkumpul ni, apa yang menyebabkan? Okay, so bila soalan yang saya kata apa tu sebenarnya dia ada kaitan dengan faktor apa yang mempengaruhi dia. So sebenarnya dia ada kaitan dengan suhu. Okay. So ini kita buat pada suhu bilik. Ini suhu bilik. Okay, and then dibuat eksperimen 2 juga. Okay, eksperimen 2. Dia naikkan 10 darjah Celsius daripada suhu bilik. So, suhu bilik biasanya 28 degree Celsius. So, eksperimen 2 should run on 38 degree Celsius. Something like that. Okay, so tengok soalan dia. Apakah jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan? Okay. So, senang saja. Jawapan memang ada dalam graf. So, 420 darjah Celsius. See? Correct. Okay. Dia kata dalam eksperimen 2. So, semuanya akan sama sahaja. Walaupun eksperimen 2 ni suhunya lebih tinggi, kita akan expect graf yang lebih cerun lah kan. Okay, tapi semuanya akan berhenti pada 420 darjah Celsius. Cuma masa yang berbeza untuk collection of each gas. Okay, alright. So, saya dah pergi lukis dah graf 2 kat sini. Okay, secara tak langsung saya dah jawab soalan 2. Okay, soalan B. Salin semula graf di atas, lakarkan lengkung untuk eksperimen 2. So,
Macam tu lah. So lengkung dua, bila kita gunakan suhu yang lebih tinggi, bermakna lengkung graf akan lebih tinggi. Okay, kalau suhu lebih rendah, bermakna grafnya akan lebih rendah lah daripada yang asal. Okay, alright. Apakah kesan suhu? So kesan suhu bermakna semakin tinggi suhu, semakin cepat tindak balas. Nampak? Okay, itu dia. Betul. Okay, apa yang kita bincangkan. Penambahan suhu air meningkatkan kadar tindak balas. So, tips dia lagi satu. Please tulis jawapan apa? Tulis jawapan mesti ada kaitan dengan soalan lah. So, sebab tu dia kata penambahan suhu suhu air. Correct lah. Tepat. Kalau macam tadi saya kata suhu menyebabkan kadar tindak balas bertambah, nampak umum. Okay, so lebih baik kita tulis jawapan yang ada kaitan dengan soalan kita. Okay, next. Okay, so ini tentang gastrik, okay, yang disebabkan oleh penghasilan terlalu banyak asid dalam perut. So, tablet antacid digunakan oleh doktor untuk meneutralkan asid di dalam perut. So, 7.7 menunjukkan masa yang diambil untuk tablet untuk bertindak balas secara lengkap dengan asid hidroklorik, tapi dalam keadaan yang berlainan. Okay, soalan A dia kata, so, before kita jawab soalan, saya punya style, saya suka tafsirkan dulu data yang kita dapat. Okay, so kita ada jadual. So, first thing, anda lihat 1, 2, 3 dan 4. So, ada isi padu yang berbeza. Okay, lepas tu kita ada kepekatan pun berbeza. Serta suhu yang berbeza. So, ini kita punya tindak balas lah. Tindak balas, of course lah, dia akan berlainan lah kan, ikut state masing-masing lah. Okay, so kat sini kita boleh buat pengkelasan eksperimen berdasarkan faktor yang sama. Okay. So, kalau eksperimen 1 dengan 2, okay, dia adalah berkaitan dengan kepekatan. Okay, kita tulis pekat. Okay, kalau 2 dengan 3, okay, ada beza dari segi isi padu. 2 dan 3, isi padu. Okay, and then kita boleh bezakan dari segi apa? Suhu. Okay, mungkin kita boleh ambil kepekatan yang sama. Okay, kita tengok isi padu yang sama. Tapi suhu yang berlainan, iaitu jatuh kepada eksperimen 2 dan 4. Yang ni adalah berkaitan dengan suhu. Okay, kenapa kita boleh categorizekan ikut faktor ni? Dia akan ada lebih kurang 1, 2, 3 faktor yang diberikan kat kita. Kita akan tengok satu saja faktor yang berbeza. Anda kena lihat, anda kena ada kemahiran ini, di mana anda boleh membezakan ataupun mentafsir data tu. Okay? Alright. So, bagi eksperimen 1 dan 2, kenapa masa tindak balas tidak sama? Nampak? Dia cerita pasal kadar. Sebab apa? 1 dan 2 kan? Kepekatan berbeza. Tulis pekat. Okey, kepekatan berbeza. Okey, B. Eksperimen yang manakah menunjukkan bahawa perubahan isi padu asid hidroklorik tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita tengok. 2 dan 3. 2 dan 3. Oh, okey. So, masa sama. 2, 4 ada berbeza tak? 60 dengan 30. Okey, ada perbezaan. 1, 2, 120 dan 6, 60. Bermakna yang tak ada perbezaan kadar tindak balas adalah dalam eksperimen 2 dan okey. Eksperimen berapa? Eksperimen 2 dan 3 lah. Okey, sebab masa tindak balasnya sama. Mengapa kadar tindak balas 4 lebih tinggi berbanding eksperimen 2? Okey. So, sebab apa? Suhu lah kan? Sebab ada perbezaan suhu. Okey? Selain faktor suhu dan kepekatan asid hidroklorik, perubahan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Satu lagi. Pekat, isi padu memang tak ada kaitan. Pekat, suhu. Okey, kita boleh buat apa? Berdasarkan eksperimen lah. Jangan bubuh mangkin. Mangkin tak boleh. Kita kena bubuh saiz lah. Mungkin kita boleh cerita serbuk. Gunakan serbuk
antasid. So lebih cepat untuk dia neutralkan asid dalam perut sebab serbuk antasid menyediakan luas permukaan yang lebih tinggi. Okay, so kita semak jawapan kita, betul tak? So dia kata penyelesaian dia A, kepekatan, betul. So soalan B 2 dan 3, correct. Okay, suhu, okay, nampak. Suhu eksperimen 4 lebih tinggi. That's why masa dia lebih cepat. So, size. See, nampak? Alright, so that's why tips dia yang pertama sekali untuk jawab soalan macam ini, mesti tafsir jadual. Okay, kalau anda tak tafsir jadual, anda tak boleh jawab soalan. So, obviously bila anda boleh mentafsir jadual, ada kemahiran ini, soalan anda tak baca pun telah terjawab dengan pentafsiran anda. Okay, so next, yang terakhir kita ada contoh yang keempat di mana Adnan menjalankan eksperimen untuk mengkaji penguraian hidrogen peroksida. Okay, dia menggunakan isi padu gas oksigen yang terbebas. Okay, so ni dia punya alat lah, bukan dia hasil dia lah. Okay, alat pula. Alright. Okay, dia merekodkan isi padu gas oksigen yang terbebas pada minit yang ke-5. Okay, kita tengok minit yang ke-5. Okay, dia menambahkan satu spatula serbuk hitam. Okay, ke dalam larutan hidrogen peroksida. So, Raja sebelah menunjukkan graf isi padu gas melawan masa. Okay, apakah kesan? So, kesan kita tengok. Nampak? Mula-mula slow. Tapi bila tengok kat graf ni, dia terus menjadi, dia spike naik tinggi. Bermakna meningkatkan kadar tindak balas. Okay, apa fungsi? Fungsi dia sebagai mangkin. Betul tak? Kita semak. Penambahan ni meningkat. Okey, nampak. So, bila anda tafsir data dulu, secara tak langsung, anda tak baca soalan, tiba-tiba jawapan dah ada. Okey, so serbuk hitam bertindak sebagai mangkin. Okey, so dekat sini kita boleh buat rumusan ya, kelas. Okey, tips untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Obviously, pertama anda kena cam eksperimen. Okey, yang kedua anda mesti boleh lukis graf. Dan yang ketiga yang paling important, kita mesti tafsir graf. Kalau anda boleh tafsir graf, insyaAllah datanglah soalan macam mana pun anda boleh jawab. Okey, so kita tengok kesimpulan. Okey, so bagaimana kita nak ingat? Okey, so kita buat akronim. Saya buat akronim kat sini, iaitu KSSM. Okey, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. K untuk kepekatan. Okey, so terus kita, bila kepekatan meningkat, kadar tindak balas meningkat. Lepas tu kita ada S. S untuk saiz pepejal. Semakin kecil saiz pepejal, okey, semakin cepat masa yang dia ambil untuk bertindak balas. Lepas tu S yang lagi satu adalah suhu. Suhu yang tinggi menyebabkan kadar tindak balas pun tinggi. Dan last sekali kita ada kehadiran mangkin. Bila mangkin hadir, kadar tindak balas pun akan tinggi. So, itu adalah kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan kelas kita pada hari ini. So, ingat, anda mesti boleh tafsir graf. Saya harap dengan pengajaran saya hari ini dapat bantu anda untuk faham bagaimana cara untuk mentafsir graf. Okey, baik. So, sekian. Terima kasih.